Okey, kembali kita ke dalam rancangan Forum GBM. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa saya ucapkan kepada hadirin yang dikasihi sekalian, dan tidak juga kita lupakan kepada ahli-ahli panel yang sudi bersama kita pada hari yang mulia ini. Hadirin dan hadirat sekalian, topik forum kita pada hari ini ialah ketinggian peribadi, iaitu salah satu daripada tonggak 12 penjawat awam Malaysia. Sebelum memulakan perbincangan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan ahli-ahli panel kita kepada anda semua. Nama yang diberi Mumtaz Kumaira binti Zaidi selaku moderator bagi forum kita pada hari ini. Semoga forum ini dapat memberi manfaat kepada hadirin yang disayangi sekalian. Ahli panel kita yang pertama yang nampak bergaya pada hari ini ialah Saudari Aisyah Arifah binti Yusof. Ahli panel kedua yang nampak sopan dan lagi ayu ini ialah Saudari Sharifah Syuhara binti Said Alwi. Ahli panel ketiga yang nampak bersemangat pada hari ini ialah Saudari Hui In. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada ketiga-tiga ahli panel dan berterima kasih kepada ahli-ahli panel kita kerana sudi bersama kita pada hari yang ceria dan permai ini. Sebelum sesi perbincangan dimulakan, saya ingin mengupas sedikit sebanyak tentang topik forum kita pada hari ini, iaitu ketinggian peribadi, dengan merujuk kepada tema forum Lestari Binaan Jati Diri bertunjangkan Tunggak 12 Penjawat Awam Malaysia. Dalam kalangan siswa guru PPISMP IPG Kampus Tengku Ampuan Abzan. Okey, ketinggian peribadi bermaksud segala nilai-nilai kendiri sebagai cerminan jati diri yang murni, berketerampilan terpuji dan menepati amalan murni etika keguruan yang sepatutnya diamalkan dalam kalangan semua siswa guru PPISMP IPG Kampus Tengku Ampuan Abzan. Hal ini amatlah penting agar segala tindakan yang dilakukan oleh siswa guru sentiasa terpimpin dan tidak menyeleweng daripada prinsip kemenjadian guru pada sepanjang tempoh mereka menjalankan pengajian ijazah sarjana muda perguruan di IPG. Ketinggian peribadi ini amatlah penting untuk siswa guru yang mulia dan unggul demi merealisasikan misi nasional negara ke arah menjadi negara yang maju. Imam Al-Ghazali ada mengatakan bahawa apabila kamu hendak mengenali diri, maka lihatlah pada cermin. Tetapi apabila kamu hendak mengenali diri, lihatlah pada wajah. Kata-kata tersebut menggambarkan betapa pentingnya kepribadian dan akhlak mulia menjadi tali pengukur kepada setiap siswa guru. Sesungguhnya, berkepribadian tinggi amatlah dituntut dari sudut budaya, peradaban dan agama kita. Namun begitu, dalam mengharungi era ledakan sains dan teknologi, ketinggian peribadi dalam kalangan siswa guru semakin lenyap dalam sanubari mereka. Pada pendapat Saudari Aisyah Arifah selaku ahli panel yang pertama, adakah saudari bersetuju dengan pendapat saya mengenai kemunduran ketinggian peribadi dalam kalangan siswa guru PPISMP IPG Kampus Tengku Ampuan Abzan pada masa kini? Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Pada pendapat saya sangat setuju dengan pendapat yang telah disebut sebentar tadi oleh saudari Mumtaz Kumaira berkaitan dengan kemunduran ketinggian peribadi dalam kalangan siswa guru PPISMP IPG Kampus Tengku Ampuan Abzan. Ketinggian peribadi perlu dipupuk dalam kalangan siswa guru di IPG Kampus Tengku Ampuan Abzan kerana mereka merupakan siswa guru yang bakal menjadi pendidik pada masa akan datang. Ketinggian peribadi bakal menyelahkan sikap mereka serta membantu untuk membentuk kejayaan perguruan yang lebih stabil berbanding mereka yang tidak mengamalkan ketinggian peribadi.
Ketinggian peribadi juga merupakan aspek yang dituntut dalam diri setiap siswa guru kerana mereka merupakan generasi yang akan melahirkan pemimpin serta tunggak negara pada masa akan datang. Maka, siswa guru mempunyai tanggungjawab yang penting dalam membantu serta membentuk peribadi murid sebagai pendidik. Oleh itu, siswa guru perlu mengamalkan ketinggian peribadi dalam kehidupan seharian mereka kerana mereka perlu menunjukkan contoh teladan yang baik bukan hanya kepada murid, malahan masyarakat supaya dapat menjaga imej mereka sebagai seorang guru. Namun, jika dilihat pada masa kini, kemunduran ketinggian peribadi semakin berleluasa terutama dalam kalangan siswa guru. Siswa guru di IPG Kampus Tengku Amport Afzan telah menunjukkan berlaku kemunduran ketinggian peribadi dalam kalangan mereka berdasarkan isu-isu yang sering disentuh oleh pihak pentadbiran namun tidak pernah diendahkan oleh mereka. Sebagai contoh, siswa guru kini semakin berani mencuba pelbagai perkara baharu yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pentadbir. Mereka berasa terikat dengan peraturan yang telah ditetapkan kerana berlainan dengan institut pengajian tinggi yang lain, institusi pendidikan guru mempunyai peraturan yang lebih ketat demi menjaga imej serta mencapai objektif untuk membentuk generasi siswa guru yang berkualiti. Namun sebaliknya, siswa guru sukar untuk menyesuaikan diri mereka dengan peraturan yang menyekat mereka bertindak mengikut kehendak mereka. Disebabkan itu, perhimpunan bulanan yang diadakan sering mengupas isu berkaitan dengan sikap siswa guru yang masih lagi tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan serta pentambahan pelanggaran peraturan yang telah dilakukan mengecewakan pihak pentadbiran. Hal seperti ini seharusnya tidak berlaku kerana siswa guru seharusnya mengikut peraturan yang telah ditetapkan serta menunjukkan contoh teladan yang baik. Seterusnya, kemunduran ketinggian peribadi juga dapat dilihat dari aspek akademik para siswa guru di IPG Kampus Tengku Amport Afzan. Siswa guru telah menunjukkan sikap tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kerja khusus yang telah diberikan serta hasil yang diserahkan tidak menepati objektif serta kehendak soalan. Hal ini menyebabkan berlakunya kemunduran dari segi akademik siswa guru disebabkan mereka tidak mengamalkan ketinggian peribadi dalam melaksanakan tugasan mereka. Siswa guru yang mempunyai ketinggian peribadi semestinya berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap tugasan yang telah diberikan serta teliti dalam menyiapkan tugasan dengan merujuk kepada pensyarah serta rakan-rakan demi menghasilkan tugasan yang berkualiti. Maka, ketinggian peribadi seharusnya dititik beratkan dalam kalangan guru siswa dalam membantu peningkatan akademik mereka serta demi menaikkan nama institusi pendidikan guru agar setaraf dengan institusi pengajian tinggi yang lain. Akhir sekali, kemunduran ketinggian peribadi dalam kalangan siswa guru dapat dilihat melalui aktiviti kokurikulum. Sebagai seorang siswa guru, seharusnya mereka perlu melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti bukan hanya kurikulum, malahan kokurikulum supaya seimbang. Namun, siswa guru sering menunjukkan sikap tidak ambil endah dengan aktiviti-aktiviti fizikal hingga menyebabkan kurangnya pelibatan siswa-siswa guru PPISMP dalam aktiviti sukan. Seharusnya, setiap siswa guru perlu mengambil peluang untuk menyelahkan bakat mereka serta aktif dalam menyertai aktiviti yang mampu memberikan manfaat kepada mereka. Selain itu, siswa guru juga menunjukkan kemunduran sikap pribadi dari sikap dan perilaku mereka. Mereka menunjukkan sikap tidak menepati masa serta tidak bertanggungjawab dengan tidak menghadiri aktiviti-aktiviti yang telah diwajibkan. Hal ini menyebabkan individu lain terpaksa menunggu serta mengganggu kelancaran aktiviti yang ingin dijalankan. Seharusnya, setiap siswa guru sedar akan tanggungjawab mereka serta memberikan sepenuh komitmen terhadap aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Hal ini adalah kerana aktiviti-aktiviti tersebut akan memberikan manfaat kepada siswa guru itu sendiri dan mereka boleh membantu mereka pada masa akan datang apabila mereka menjadi seorang guru. Namun, siswa guru kini telah mengalami kemunduran ketinggian peribadi dan tidak mengambil endah akan kepentingan kokurikulum dalam pembelajaran mereka. Sekian, terima kasih.
Terima kasih kepada Saudari Aisyah Arifah di atas perkongsian beliau tentang masalah kelunturan ketinggian peribadi dalam kalangan siswa guru yang semakin bermaharajalela pada abad ke-21 ini. Seterusnya, saya ingin beralih pula kepada ahli panel kedua, iaitu Saudari Sharifah Shuhara. Memang tidak kita boleh nafikan bahawa kita perlu menyelesaikan isu kemunduran nilai ketinggian peribadi dengan secepat yang mungkin. Namun begitu, terdapat segelintir siswa guru yang masih tidak jelas tentang definisi ketinggian peribadi. Justru, bolehkah Saudari Sharifah Shuhara menerangkan tentang takrifan ketinggian peribadi untuk penjelasan sidang hadirin sekalian? Dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi forum iaitu Saudari Mumtaz Humaira. Sidang hadirin yang dihormati sekalian. Kepribadian banyak ditarifkan oleh tokoh-tokoh terkenal atau dicatat dalam buku, kamus dan Wikipedia. Menurut Wikipedia, kepribadian atau personality merupakan satu cabang psikologi yang mengkaji tentang kepribadian dan proses individu yang menjadikan kita seorang manusia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketinggian peribadi seseorang individu itu. Antara faktor tersebut termasuklah faktor biologi, psikologi dan sosiologi. Ketinggian peribadi memainkan peranan yang penting bagi proses pergaulan atau sosialisasi berlaku. Oleh hal yang demikian, seseorang itu haruslah mempunyai personaliti yang baik. Di samping itu, dalam aspek psikologi, kepribadian didefinisikan sebagai himpunan pola emosi, pemikiran dan perlakuan yang unik yang terdapat dalam diri seseorang individu itu. Kepribadian juga berkait rapat dengan tindak tanduk seseorang yang ingin menzahirkan ciri-ciri kawalan emosi dan pemikiran mereka. Personaliti memainkan peranan penting bagi seseorang individu daripada sudut pandangan luaran serta menonjolkan karakter diri yang sebenar. Seterusnya, terdapat satu penyelidikan yang menjelaskan bahawa rupa diri seseorang dapat diukur secara dalaman dan boleh dizahirkan pada luaran. Jelaslah berkenaan dengan tafsiran ketinggian dan peribadi. Ketinggian peribadi pula bermaksud keluhuran dan keunggulan sifat diri yang merangkumi watak, gaya, sikap, perilaku dan seumpamanya. Ketinggian peribadi juga merujuk kepada sesuatu kualiti atau keadaan yang terdapat atau sedia wujud di dalam diri seseorang individu agar individu tersebut dapat digelar sebagai seorang insan. Ketinggian peribadi selalu dikaitkan dengan individu yang positif dan profesional dalam melakukan tugasan. Tertib, bicara yang baik, bertanggungjawab dan bersopan santun merupakan antara ciri-ciri umum yang terdapat dalam diri seseorang yang mempunyai ketinggian peribadi. Setakat ini sahaja yang boleh saya kongsikan tentang takrifan ketinggian peribadi. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Terima kasih. Saya harap saya dapat menjawab pertanyaan pengerusi forum sebentar tadi. Sidang hadirin, demikianlah penjelasan daripada Saudari Sharifah Shuhara selaku ahli panel kedua. Pada pandangan saya, penjelasan itu tadi adalah sangat menarik. Demi memastikan para hadirin mempunyai kefahaman yang lebih mendalam, saya ingin meminta Saudari Hui Ying selaku ahli panel ketiga untuk memberikan pandangan tentang definisi ketinggian peribadi selain daripada isi yang telah disebut oleh ahli panel kita yang kedua itu tadi. Dipersilakan. Terima kasih pengacara forum. Menurut Aristotle, kebolehan moral kita yang dipanggil ketinggian peribadi, virtue atau tabiat baik secara moral
morally good habits dibina melalui latihan dan latih tubi. Setiap kepribadian yang mulia merupakan jalan tengah, iaitu sesuatu nilai yang diamalkan itu tidak berlebihan dan juga tidak terlalu kurang. Tamsilnya, kita sebagai pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan yang bakal menjadi pendidik kepada generasi muda perlu mengawal emosi diri. Sebagai guru siswa, kita perlu mengelakkan diri daripada beremosi keterlaluan semasa menghadapi masalah dalam pencapaian akademik, seperti marah, dan tidak beremosi negatif seperti berputus asa. Sebaliknya, kita perlu menerima hakikat dan seterusnya memikirkan tentang sebab kegagalan dalam pencapaian akademik untuk meningkatkan prestasi diri dalam ujian akan datang. Seorang guru siswa hanya boleh dianggap mempunyai ketinggian peribadi sekiranya guru siswa tersebut menyedari amalan moral merupakan satu kewajipan yang tidak boleh disoalkan. Selain itu, guru siswa perlu mempunyai keikhlasan dan kejujuran dalam menguruskan perkara-perkara dalam hidupan harian. Di samping itu, guru siswa perlu sentiasa berusaha bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan mengelakkan keburukan, serta berpegang teguh kepada prinsip. Guru siswa tidak boleh mengharapkan balasan atas apa-apa yang telah dilakukan atau dikorbankan dan sentiasa bersedia untuk menerima yang dianggap sebagai kesusahan dan kesengsaraan dalam kehidupan dengan hati yang tenang. Di samping itu, Konfusianisme juga menekankan ketinggian peribadi. Dalam Konfusianisme, ajaran utama ialah Yan dan juga Li. Yan ialah keramahan dan Li pula ialah gabungan antara tingkah laku, ibadat, adat kebiasaan, dan sopan santun. Pada masa sebelum Konfusius, Li merupakan korban dalam upacara persembahan korban untuk memenuhi kehendak Tuhan Langit. Upacara atau ritual sebegini merupakan sebahagian daripada peradaban Cina yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Bagi Konfusius, segala hubungan antara manusia dengan manusia yang lain harus diatur menurut Li. Yan Yuan, yaitu seorang murid Konfusius, bertanya tentang cinta kasih. Konfusius menjawab, mengendalikan diri dengan mematuhi unsur ketinggian peribadi. Apabila suatu hari dapat mengendalikan diri dengan unsur ketinggian peribadi, dunia akan kembali kepada cinta kasih. Cinta kasih itu bergantung kepada usaha diri sendiri. Dapatkah bergantung kepada orang lain? Yan Yuan meminta penjelasan tentang pelaksanaannya. Konfusius menjawab,
Yang tidak moral, jangan dilihat. Yang tidak beradab, jangan didengar. Yang tidak bersopan, jangan dibicarakan. Dan yang tidak bergalak, jangan dilakukan. Confucius berkata, hormat tanpa mengenal kesusilaan akan menyebabkan pekerjaan mengelirukan. Berhati-hati tanpa adab akan menimbulkan perasaan serba takut. Keberanian tanpa kemuliaan akan menimbulkan kekacauan. Kejujuran tanpa ketinggian pribadi akan menimbulkan perilaku kasar. Lagu IPGM juga ada menyentuh tentang apa yang telah disebut dalam ajaran Confucius, yaitu dalam lirik berwibawa, berintegriti, keunggulan pribadi, berteraskan keimanan, mendidik anak bangsa. Lirik ini jelas mengatakan bahawa kita sebagai bakal guru perlu sentiasa mengutamakan ketinggian peribadi kerana kita akan menjadi suri teladan kepada anak bangsa yang akan berbakti kepada negara yang kita cintai, Malaysia. Terima kasih saudari Hui Ing di atas perkongsian yang cukup mendalam itu tadi. Daripada perkongsian kedua-dua ahli panel kita dapat mengetahui bahawa ketinggian peribadi merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam kehidupan setiap siswa guru IPG Kampus Tengku Ampuan Afzal. Seterusnya, saya ingin memohon saudari Aisyah Arifah untuk memberikan beberapa fakta yang berkenaan dengan topik forum pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator forum pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, tonggak 12 adalah dasar, panduan dan pokok kepercayaan yang menjadi asas kepada suatu tindakan yang perlu diamalkan oleh semua kaki tangan perkhidmatan awam. Tonggak 12 mengemukakan contoh-contoh etika dan amalan-amalan baik yang perlu diamalkan serta perbuatan-perbuatan negatif yang perlu dijauhi. Tumpuan utama setiap tonggak adalah untuk membentuk individu agar lebih bersahsiah serta beretika dalam menjalankan tugasan. Nilai-nilai dalam tonggak 12 amat penting untuk membentuk pribadi dan seterusnya pribadi tersebut mampu mempengaruhi perkembangan sesuatu negara kita. Ketinggian pribadi merupakan salah satu aspek penting dalam tonggak 12. Ketinggian pribadi berkait rapat dengan pengalaman hidup yang membina watak. Hal ini membawa maksud ketinggian pribadi memainkan peranan dalam membina watak seseorang insan melalui pengalaman di dalam hidupnya. Sebagai contoh, apabila seseorang itu dibesarkan dengan akhlak dan adab yang baik, beliau akan cenderung untuk ke arah kebaikan dan membentuk pribadi yang mulia. Gaya sigap, bersih dan kemas juga termasuk dalam ketinggian pribadi. Ketinggian pribadi bukan hanya tertumpu pada adab dan sikap sahaja. Kebersihan dan penampilan diri juga termasuk dalam ketinggian pribadi. Sifat dalaman seperti penyayang, tenang dan belas kasihan juga merupakan antara pribadi yang mulia. Segala nilai-nilai murni termasuk dalam ketinggian pribadi kerana nilai-nilai murnilah yang mampu membentuk kepribadian seseorang. Seseorang yang berjiwa besar dan berbudi pekerti sering dikaitkan dengan ketinggian pribadi. Hal ini demikian kerana pribadi yang baik akan menjadi suatu tabiat yang positif dan jika dilakukan secara berterusan, maka akan membentuk kepribadian yang tinggi. Daripada perkongsian saudari Aisyah Arifah, jelaslah bahawa seorang siswa guru yang tinggi pribadi kebiasaannya bersikap tenang, amanah dalam menjalankan tugas serta bersikap adil dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Mereka juga bersikap sabar, berdisiplin, sedia untuk berbakti dan teguh menghadapi, menempuhi cabaran.
Siswa guru yang berkepribadian tinggi juga menjauhi sikap-sikap yang tidak baik seperti bersikap sombong, meninggi diri, mengkhianati orang lain, tidak telus melakukan kerja serta menipu dalam melaksanakan tugasan. Selanjutnya, pada pendapat Saudari Sharifah Syuhara, apakah ketinggian peribadi dalam kehidupan siswa guru IPG Kampus Tengku Ampuan Afzal? Terima kasih pengerusi majlis. Pada pendapat saya, terdapat dua kepentingan peribadi dalam kehidupan seharian. Kedua-dua kepentingan ini sangat penting dalam membentuk individu yang berkualiti tinggi dan melahirkan masyarakat yang sentiasa positif dalam menghadapi alam pekerjaan yang sering mencabar. Yang pertama ialah bagi membentuk peribadi secara dalaman. Peribadi dalaman adalah penting kerana peribadi ini akan menjadi asas kepada pembentukan peribadi luaran. Peribadi dalaman dapat dipupuk seawal usia setahun jagung oleh ibu bapa, kerana perkara ini dapat membantu proses pembesaran menjurus ke arah peribadi yang positif untuk dipamerkan apabila dewasa kelak. Pembentukan peribadi dalaman dapat membantu menerapkan pelbagai nilai murni dalam diri supaya dapat menonjolkan sikap dan perilaku yang baik. Antara contoh peribadi dalaman yang dapat dimiliki oleh individu yang mempunyai ketinggian peribadi ialah bersikap tenang, belas kasihan, disiplin serta memaafkan kesilapan orang lain. Individu yang dapat membentuk ketinggian peribadi dalaman berupaya untuk menjalani kehidupan dengan lebih positif kerana mereka bersikap berhati-hati serta menjaga hubungan antara diri sendiri dengan individu yang lain. Disebabkan itu, individu yang mempunyai peribadi dalaman yang tinggi disenangi oleh semua orang serta dapat dijadikan sebagai contoh ikutan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, kepentingan ketinggian peribadi dalam kehidupan ialah bagi membentuk kepribadian secara luaran. Peribadi secara luaran adalah penting kerana peribadi tersebut dapat memberikan tanggapan orang lain terhadap diri kita, sama ada kita ni baik, buruk atau sebaliknya. Melalui peribadi luaran, seseorang dapat menilai sikap dan gaya hidup individu tersebut berdasarkan apa yang ditonjolkan secara luaran. Disebabkan itu, kadang-kala sesetengah individu mempunyai peribadi dalaman yang berlainan dengan peribadi luarannya. Namun, secara keseluruhannya, jika seseorang individu tersebut mempunyai ketinggian peribadi dalaman, maka peribadi secara luaran juga akan dipengaruhi oleh peribadi dalaman yang ada pada diri mereka itu. Sebagai contoh, peribadi dalaman ialah seperti bersopan santun, lemah lembut dan bertutur dengan baik. Manakala berpakaian menutup aurat, kemas dan menjaga maruah diri merupakan kepribadian luaran. Peribadi secara luaran adalah bersifat sebagai pengenalan kepada orang lain kerana peribadi tersebut merupakan apa yang ingin ditunjukkan serta menggambarkan diri kita yang sebenar. Sekian saja berkenaan dengan kepentingan ketinggian peribadi dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam aspek peribadi luaran dan dalaman. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada pengerusi majlis. Terima kasih kepada Saudari Sharifah Syuhara. Tuntasnya, ketinggian peribadi memainkan peranan yang dominan
bukan sahaja dalam pembentukan peribadi siswa guru secara dalaman tetapi juga secara luaran. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada ahli panel ketiga iaitu Saudari Hui Ing. Saudari Hui Ing, pada pendapat anda, bagaimanakah siswa guru boleh memupuk nilai ketinggian peribadi? Dipersilakan. Terima kasih moderator majlis. Pada hakikatnya, ketinggian peribadi merupakan perkara asas dalam kehidupan yang harus dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini. Tambahan pula, Malaysia merupakan negara yang rakyatnya berlainan bangsa, agama dan kaum. Jadi, sebagai seorang guru siswa Malaysia yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi, haruslah bersikap hemah tinggi dengan menghormati antara satu sama lain untuk mengelakkan berlakunya pergaduhan antara kaum atau perkara yang kita tidak inginkan. Terdapat pelbagai cara untuk memupuk ketinggian peribadi dalam kalangan guru siswa. Antaranya termasuklah guru siswa perlu bekerjasama dan saling menghormati. Sikap bekerjasama dan hormat menghormati antara satu sama lain amatlah penting dalam pembentukan guru siswa yang mempunyai sahsia yang terpuji. Melalui sikap bekerjasama dan saling menghormati, guru siswa akan mempunyai peluang untuk melatih diri dalam memupuk ketinggian peribadi yang tinggi. Hal ini demikian kerana demi membentuk ketinggian peribadi, guru siswa haruslah mengaplikasikan nilai-nilai murni tersebut dalam kehidupan harian dengan mempraktikannya dalam keadaan yang tertentu. Sebagai contoh, guru siswa perlu menghulurkan tangan kepada rakan yang memerlukan pertolongan, menghormati rakan yang berlainan bangsa, dan bekerjasama dengan guru siswa yang lain bagai aur dengan tebing demi menghasilkan produk yang paling berkualiti. Seterusnya, ketinggian peribadi boleh dipupuk dengan sentiasa mengamalkan nilai sabar dan cekal. Seperti yang sudah kita tahu, kita merupakan generasi yang hidup di zaman globalisasi yang amat mencabar ni. Pelbagai masalah dan cabaran yang perlu ditempuh dan dihadapi oleh para guru siswa dalam kehidupan. Namun begitu, ulasan ini bukanlah suatu alasan untuk kita sebagai guru siswa tidak berjaya dalam kehidupan dan berhenti untuk terus mencuba. Jadi, melalui sikap sabar dan cekal, jiwa akan berasa lebih tenang kerana kita akan berfikiran positif dan kritis dalam menghadapi sesebuah cabaran yang akan datang atau cabaran yang sedang ditempuh pada saat ini. Mungkin ia dilihat sebagai perkara yang remeh-temeh, tetapi percayalah, sikap sabar dan cekal ini akan membentuk kepribadian guru siswa yang mulia dan seimbang.
Setiap guru siswa yang ingin cemerlang dan sukses dalam kehidupan haruslah memupuk sikap itu ataupun nilai-nilai murni yang lain. Kerana guru siswa yang mengamalkan nilai-nilai murni ini akan cenderung positif dalam setiap pekerjaan atau dugaan yang ditempuh. Terima kasih kepada ahli panel ketiga kita, iaitu Saudari Hui Eng. Sudah terang lagi bersuluh, ketinggian peribadi merupakan aspek yang vital dan boleh dipupuk dalam kehidupan harian siswa guru. Nampaknya, masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap agar para hadirin dapat mendalami isi-isi penting yang disampaikan oleh ahli-ahli panel kita pada hari ini. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Demikianlah sesi forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.